Okey, berkenaan dengan kalam ni sebenarnya SB tulis ni masa SB dalam perjalanan daripada dekat penghujung Jabarut, lebih kurang macam itulah. Masuk SB nak masuk kepada alam fana kan. Alam fana cinta Allah. So semua ni dia datang dalam hati automatically. SB tak boleh nak fikir. Setiap baris, setiap patah perkataan yang hadir pada masa tu dia direct ke dada, bukan ke dalam kepala. Jadinya apa yang SB tulis adalah perasaan SB pada masa tu. Jadi apa yang ulasan kepada apa yang SB tulis ni adalah, kita ni adalah pelakon watak-watak kita. Maksudnya setiap kita ni menjalani kehidupan dengan diri zahirnya macam mana, maksudnya dengan pangkat, dengan kejaya, dengan siapa diri kita. Itu maksudnya watak-watak zahir lah. Tapi dalam diri kita juga Allah Subhanahu Wa Taala telah sematkan satu cinta. Jumlah cinta kehadrat Allah yang kita tak perasan. Disebabkan kesibukan kita dengan dunia, dengan kelalaian dunia kan. Dan mak ayah kita, suami isteri kita, dengan kejayaan kita jadi leka dengan dunia. Jadi apabila kita telah sampai kepada kesedaran, maka kita mencari Allah. Di saat kita mencari Allah, sehinggalah Allah bantu kita untuk pergi kepada marabadillah tu. Maka pada masa tu memang kita berharap sangat. Cinta kita pada Allah tu umpama magnet. Magnet maksudnya satu tarikan yang kuat lah kan. Sehingga kan pada masa dulu tu pun, di awal-awal perjalanan SB pun, nak kata awal tak awal lah, pada masa tu SB dari masa tu ke alam malakut rasanya SB dah meluahkan perasaan ke Allah tu kan, minta Allah sangat bantu SB. Masa tu SB berzikir dengan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tu kan. Dan juga SB baca, beramal dengan doa mohon keajaiban tu, minta Allah Ta'ala beri SB kekuatan untuk menempuh ujian-ujian supaya SB boleh sampai ke hadrat Allah. Jadi rayuan-rayuan itulah yang menyebabkan timbul keinginan yang kuat lah pada diri SB untuk menuju kan. Jadi SB masa tu memang merengek sungguh lah. Pada masa awal-awal tu memang SB merengek pada Allah, maksudnya bersuluk, berkhalwat lah diri dengan Allah kan. Jadi bangkitlah, maksudnya kita seru nur kita lah, seru roh kita. Roh kita ni kan kita tahu kan hakikat roh sebenar adalah nur, dalam bentuk nur. Tapi masa tu nur kita tu dia seolah-olah terkurung, terpenjara macam tu, disebabkan kita dah leka dengan dunia kan. Jadi pada masa tu SB menyeru nur SB, roh SB yang dalam bentuk nur tu supaya bersiap sedia. Jadi Muhammad itu terlalu rindukan kekasihnya. Muhammad ni adalah diri dalam diri kita lah kan. Sebenarnya Muhammad ni merujuk kepada mana? Diri nur tu sendirilah. Diri, macam mana nak cerita? Sebenarnya kita diri jasad ada dalam, benda ni ada dalam voice SB yang SB jawab soal apa. Mula-mula kan kita jumpa diri jasad, lepas tu kita jumpa diri Adam. Maksudnya diri roh kita yang baru-baru kita kenal, dia adalah Adam dan Hawa kan. Kita berlawan dengan nafsu kita sendiri. Lepas tu kita jumpa watak-watak dalam diri kita. Macam kita jumpa, sebelum kita jumpa Nur Muhammad dalam diri kita tu, kita jumpa dulu watak Musa, watak Hidir kita jumpa kan. Sehingga satu masa kita di Jabarut, kita jumpa beberapa diri, di mana diri kita yang bertanya, diri kita juga yang menjawab, iaitu diri ibarat Musa dengan Hidir. Macam tu. Sebenarnya diri yang sama, cuma kita jumpa lapis diri kita. So lapisan diri kita itulah yang dibagikan kepada diri terdiri, diri terperi, diri tertajali dan sebagainya tu kan. Lepas tu yang maksudnya Muhammad itu terlalu rindukan kekasihnya tu adalah, maksudnya diri kita yang ditajalikan daripada Nur Allah kan, ikut ilmu usul kan. Nur Allah tu kemudian terjalikan menjadi Nur Muhammad. Maksudnya diri kita yang
diri kita yang dalam nur tu, diri kita yang dalam bentuk nur tu, kita nak jumpa diri yang bersih di diri kita yang nur tu lah. Jadi janganlah kau leka dengan permainan dunia. Maksudnya jangan kita leka lah dengan apa saja yang kat dunia ni, kerana dunia ni bukanlah tempat kita berlama. Jadi kita kena teruskan perjalanan rasa kita ini dengan rindu dendam penghias jiwa tu. Maksudnya rindu dendam pada Allah lah. Maksudnya Allah lah tujuan utama kita. Jadi apabila Allah menjadi tujuan, maka dah tak ada sebarang masalah, sebarang ujian yang akan menjadi penghalang, insyaAllah.